Kota Lama Duyung ini telah dibina pada tahun 1919 dan siap pada tahun 1920 oleh Datuk Biji Sura atau ia juga dikenali sebagai Nik Muhammad bin Hitam. Di dalamnya terdapat beberapa buah rumah seperti Rumah Bujang Berpeleh, Limas Bungkus dan Limas Belanda. Terletak kira-kira 7 km dari Bandar Kuala Terengganu, sebuah rumah dibangunkan pada tahun 1920 di Pulau Duyung. Ia merupakan peninggalan rumah lama dalam kawasan yang dipanggil kota. Encik Samsul Bahari bin Muhammad, Pegawai Muzium Negeri Terengganu yang bertanggungjawab menjaga Kota Lama Duyung. Konsep bangunan. Reka bentuk bangunan Kota Lama Duyung ini menyerupai istana kecil Raja Melayu, tetapi mempunyai sedikit perbezaan iaitu bangunan ini menggunakan unsur-unsur pengaruh seni bina asing seperti Korintian atau Mesir yang ianya dapat dilihat pada bahagian tiang dan dinding batunya. Fungsi bangunan Kota Lama Duyung. Pada zaman dahulu, bangunan Kota Lama Duyung ini mempunyai fungsi yang tersendiri dan ianya turut menyediakan kemudahan serta kebaikan kepada masyarakat di sekeliling kampung tersebut. Muhammad bin Hitam, orang panggil dia Datuk Biji Sura. Dia seorang hakim lah dulu. Maknanya pada zaman dia tu dia seorang hakim. Dan rumah ni pun dibina dan dijadikan tempat sebagai tempat belajar agama, orang mengaji pada zaman dia tu. Namun, pada masa kini, fungsi bangunan Kota Lama Duyung ini telah diubah suai mengikut kesesuaian pada zaman kini, di mana bangunan ini telah berfungsi sebagai galeri pameran yang sangat terkenal di Kuala Terengganu. Kira ni. Dia bukan bunga. Kalau sekarang ni kan buat bunga-bunga. Dia sebenarnya ayat Quran. Unik dia lah. Seni bina dia. Bukan isi rumah dia. Tapi seni bina rumah ni. Bahan binaan kota ini menggunakan campuran seperti madu, kapur tohor dan putih telur diadun bersama untuk dijadikan simen. Kalau ikut ukiran craft tu, ukiran khat tu pun zaman sekarang susah dah nak cari yang original, orang buat dengan tangan lah, hasil hand macam tu nak cari. Contoh macam simen tu, saya cakap campur bahan-bahan telur semua tu, mana dapat sekarang ni. Tapi dia maknanya orang dulu, zaman dulu tu dah pandai dah orang kita. Bukan bangsa yang low, bangsa kita ni dah cerdik pandai dah dulu. Antara keistimewaan kota ini ialah mempunyai 9 buah bumbung yang menutupi beberapa ruangan seperti dapur, bilik mandi dan beranda. Pada suatu ketika dahulu, Kota Lama Duyung rosak teruk akibat banjir dan dibina semula dengan mengekalkan bentuk asalnya. Dia rosak teruk masa banjir besar dulu, panggil Bah Merah. Maknanya boleh cakap sebahagian besar rumah ni dah hilang. Cuma ada tinggal-tinggal yang bahagian simen-simen tu. Lepas tu pihak muzium ambil pendekatan, bina semula rumah ni mengikut bentuk asal untuk kekalkan boleh kata sejarah seni bina Terengganu kita lah. Dan bina semula sempurna dan siap sambung sembilan. Di dalam bangunan ini, turut mempamerkan beberapa jenis artifak yang lama seperti tembaga serta beberapa jenis peralatan dapur yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Terdapat juga penerangan tentang kepentingan ataupun kegunaan serta sejarah bagi artifak-artifak tersebut. Seronok bila orang datang, pelawat datang kagum dengan seni bina Terengganu kita. Saya rasa seronok. Pasal bermakna kat tempat orang lain tak ada. Contohnya pelancong dari luar, pelancong asing,
Dia orang teruja tengok seni bina kita. Pasal maknanya kita pada zaman dulu tu kita dah ada teknologi, kita dah kreatif, dah pandai, kita dah cerdik pandai dah. Dengan contoh tengok tingkap tu. Dulu mana ada kaca kan, dia buat tingkap pintu tu pakai macam tu dengan hasil seni ukiran kita. Jadi dia orang appreciate, dia orang macam teruja tengok. Jadi kita pun seronok. Faktor pemilihan produk. Terdapat banyak faktor pemilihan produk warisan Kota Lama Duyung, iaitu khususnya dari segi bahan binaan dan teknologi tradisional yang diaplikasikan. Bahan binaan yang digunakan untuk membina bangunan Kota Lama Duyung ini adalah batu bata. Namun sebahagian besarnya terdiri daripada madu dan putih telur. Putih telur digunakan sebagai pengganti simen dan ianya digunakan bersama pasir, madu, batu kecil serta tanah liat. Keunikan ukiran kayu yang bermotifkan flora dan ukiran hat pada bahagian pintu utama bangunan tersebut juga merupakan salah satu faktor pemilihan produk warisan ini. Hal ini juga membuktikan bahawa terdapat teknologi tradisional yang dipraktikkan pada bangunan ini, iaitu melalui ukiran-ukiran yang berfungsi sebagai alatan pengudaraan dan penapis cahaya yang baik pada bangunan ini. Jelaslah di sini bahawa faktor utama pemilihan bangunan bersejarah ini adalah dari segi bahan binaannya serta teknologi tradisional yang diaplikasikan pada bangunan tersebut. Justifikasi Kota Lama Duyung. Secara keseluruhannya, kajian kami ini mengenai bangunan bersejarah yang terletak di Kuala Terengganu, Malaysia, iaitu Kota Lama Duyung. Dalam kajian ini, kami telah memilih beberapa objektif utama untuk mencapai kejayaan ini, iaitu dengan mengkaji sejarah dan perkembangan bangunan ini dari zaman dahulu dan sekarang. Selain itu, kami juga melihat kepada permasalahan yang ada dari segi teknologi tradisional yang digunakan, sama ada ianya masih relevan ataupun tidak. Hal ini kerana bangunan bersejarah ini semakin dilupakan pada masa kini. Permasalahan ini amat dikhawatiri kerana ianya menjejaskan kepada pembangunan-bangunan bersejarah, terutamanya Kota Lama Duyung. Analisis kajian yang digunakan oleh kami dalam mengkaji kajian ini adalah dengan membuat pemerhatian, mengambil sumber laman sesawang dan membuat rujukan bahan ilmiah di perpustakaan. Kaedah ini digunakan untuk memudahkan pengkaji menilai dan mendapatkan maklumat tentang Kota Lama Duyung dengan lebih tepat. Secara rumusnya, pengkaji mendapati kajian ini dapat memperkenalkan Kota Lama Duyung kepada orang ramai dan generasi pada hari ini. Selain itu, ianya juga dapat menilai tahap teknologi tradisional yang masih relevan digunakan pada bangunan bersejarah. Menerusi kajian ini, kumpulan kami telah menghasilkan satu produk mock-up bagi bangunan Kota Lama Duyung ini. Dalam pembuatan mock-up ini, kami telah menggunakan beberapa bahan seperti foam board, gum dan beberapa bahan lain. Bentuk rekaan mock-up ini telah diambil daripada rekaan dan konsep sebenar bangunan Kota Lama Duyung. Proses pembuatan ini telah mengambil masa selama 2 minggu dan ianya telah dilakukan sendiri oleh ahli kumpulan kami.